Saya dengan rendah diri menawarkan tanding jawatan Naib Presiden UMNO. Sekitar tadi apabila saya menyerahkan borang, saya dimaklumkan bahawa nombor pencalonan saya adalah nombor 5 dan sepanjang 1 bulan kita berkempen ini, saya berhajat untuk cuba berjumpa dengan seramai mungkin perwakilan untuk menjelaskan apa sebab saya menawarkan diri untuk jawatan ketiga tertinggi dalam parti, dan dengan harapan sekiranya mereka sokong dan setuju dengan gagasan yang hendak saya bawa untuk UMNO ini, mereka akan mengundi saya dan insyaAllah harapan saya ialah agar saya menjadi salah seorang daripada 3 Naib Presiden dalam UMNO. Untuk ramai yang masih sinis menganggap calonan Datuk ni masih lagi membuang aura tu, boleh jelaskan? Ya, memang banyak kali saya diacu soalan tersebut, dan saya ingat jelas sekali daripada perjalanan politik saya tak pernah mengambil jalan mudah. Saya selalu menawarkan diri bertanding di mana-mana jawatan sekalipun, di peringkat bahagian dan kali ini di peringkat kebangsaan. Dan sepanjang kerjaya politik saya ingat semua pun sedia maklum, ada kalanya saya menang, tetapi banyak kali juga saya kalah. Jadi maksud saya, perjalanan politik saya ni tidaklah begitu licin, seolah-olah ruang dibuka luas ya, untuk memudahkan perjalanan tersebut. Dari kali pertama saya menawarkan diri bertanding sebagai Ketua Pemuda Bahagian Kubang Pasu, di mana ayah saya sendiri merupakan ketua bahagiannya selama, kalau tak silap saya, 35 tahun. Dan sejurus selepas beliau bersara, saya menawarkan diri, dan dalam pertandingan tersebut saya kalah. Jadi itu satu pengalaman yang saya anggap sangat penting bagi diri saya, kerana dari situ saya faham bahawa dalam politik ini kita boleh bercuba, tapi kita tak boleh terlalu mengharap seolah-olah atas nama ayah maka saya boleh diberikan tempat dengan begitu mudah. Datuk sekarang dilabel sebagai calon favourite untuk memberi saingan sengit kepada 3 penyandang ni, kerana orang muda, mungkin idea muda apa semua, memberi satu tekanan ke tidak pada Datuk bila dilabel Datuk kita? Ya, saya faham bahawa inilah manifestasi harapan yang diletakkan di atas bahu saya dari kalangan orang-orang yang bukan sahaja muda, tetapi orang-orang yang mahu melihat transformasi yang kita selalu katakan hendak kita lakukan terhadap UMNO itu benar-benar dilaksana. Jadi itu saya ingat harapan yang mereka letakkan ke atas saya sebagai calon Naib Presiden, dan memang hajat saya ialah untuk merealisasikan harapan tersebut. Datuk Seri, apa kekuatan yang ada Datuk Seri? Saya ingat walaupun saya datang daripada peringkat negeri, yang pertamanya memanglah saya ada pengalaman di peringkat persekutuan, tetapi pengalaman yang walaupun pendek di negeri itu memberi kefahaman kepada diri saya bahawa yang sangat-sangat penting bukan hanya dalam soal penggubalan dasar di peringkat kerajaan persekutuan, tetapi juga pelaksanaannya di peringkat bawahan. Jadi kita di negeri ini, kita terpaksa berhadapan dengan masalah dari hari ke hari, iaitu contohnya bagaimana kita nak membasmi kemiskinan, bagaimana kita nak memenuhi permintaan untuk membina rumah untuk orang golongan miskin, bagaimana kita nak
membuka ruang perniagaan, peluang pekerjaan. Jadi ini yang kita buat tiap-tiap hari. Perbincangan saya di dalam mesyuarat Exco, perbincangan harian dengan pegawai-pegawai ialah untuk mengatasi masalah ini hari demi hari. Dan itu bermaksud bahawa selain daripada pengubahan polisi, pelaksanaan yang sangat-sangat penting. Dan saya kira di situ mungkin sedikit kelebihan saya, iaitu saya boleh berkongsi dengan rakan-rakan lain di kalangan Naib Presiden apa yang dirasai di akar umbi, bukan hanya di peringkat penggubah dasar. Peluang Datuk, ada juga kata-kata sinis yang menyatakan Datuk sepatutnya memberi tumpuan kepada negeri kita daripada bertanding sebagai Presiden. Ya, memang itu satu cabaran bagi diri saya. Saya ingat saya telah buktikan bahawa sewaktu saya timbalan menteri di MITI sekalipun, saya mengikuti jejak langkah dan contoh yang baik yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Mustafa Mohamed, Menteri MITI pada ketika itu, di mana sambil-sambil dia menerajui kementerian, tetapi dia tak pernah tinggal kawasan. Jadi saya pun begitu juga, dan saya kerap balik ke Jelun untuk memastikan perkhidmatan yang terbaik saya berikan kepada rakyat di Jelun. Maksud saya ialah bagaimana kita mengurus masa kita, iaitu kita ada banyak tanggungjawab yang perlu kita galas. Jadi saya ingat keupayaan untuk mengimbangi semua tanggungjawab inilah yang akan melahirkan kepimpinan yang lebih cekap dan lebih berfokus terhadap apa yang dianggap penting di peringkat negeri maupun di peringkat nasional. Tok, ada orang kata Datuk bertanding naik Presiden terlalu cepat, terlalu awal. Sepatutnya Datuk kena pergi MT dulu. Kena step by step, dia kata. Yalah. Itulah dia. Saya tengok dalam parti-parti lain, khususnya dalam parti pembangkang, tak ada langsung kerana birokrasi seperti itu. Di mana orang muda disuruh untuk ikut step by step. Jadi bila dia dah ikut step tu, bila dia nak tawarkan diri peringkat tertinggi, dia dah masuk di usia yang agak lanjut lah kalau nak kirakan, dan maksudnya hubungan dia dengan orang muda pun dah agak renggang. Jadi tujuan saya ialah kalau boleh lah, kalau diizinkan oleh perwakilan semua, dan tentu dengan izin Allah Subhanahu Taala, kalau diberi peluang, bagi saya yang sebenarnya saya anggap diri saya ni tak adalah semuda mana, jadi kurang-kurang suara orang muda itu boleh disampaikan di peringkat yang tertinggi dalam parti. 49 tu cantik tu. 49, 48. Saya ingat 49, saya 49 tahun ni. Saya bertanding Exco Pemuda dulu pun cukup-cukup je, 39. Betul. Masa menawarkan diri untuk bertanding Exco Pemuda, Datuk kata beri masa kepada Datuk 10 tahun untuk develop karier politik untuk mencapai tahap sekurang-kurang yang seperti yang mana Tun rangkum. Apakah landasan naik Presiden ini Datuk melihat satu landasan yang tepat untuk memacu kejayaan yang pernah Tun rangkum dulu? Ya, saya ingat dengan peredaran zaman sekarang ini, perubahan itu berlaku dengan begitu pantas sekali. Oleh kerana itu, kalau kita lambat, saya ingat kita akan tertinggal. Oleh kerana itu, saya tawarkan diri mengikut situasi dan suasana sekarang ini. Kalau mengikut zaman ayah saya dulu, yang nak tawarkan diri pun tak ramai. Saya ingat masing-masing menolak tawaran, ada yang suruh kawannya pergi dulu kan. Tapi sekarang ini kita tengok tuntutan ke atas parti itu begitu banyak. Kita menghadapi pilihan raya demi pilihan raya, dan nampaknya sokongan pun kalau tidak
kalau tidak meningkat pun dia macam rata saja. Malah PRU13 itu kita tengok sedikit merosot. Jadi kalau kita nak biarkan, saya bimbang kemerosotan itu akan mengakibatkan kita kehilangan kuasa. Jadi itu sebabnya saya ingat pada waktu inilah yang kita kena ada suntikan semangat orang muda tu sikit di dalam parti. Okay, 49 tu taklah semuda mana ni? Tak. 49 saya ingat tak muda dah kot. Sebab tu saya sajalah berjenaka. Saya kata walaupun saya kelihatan macam 34 tapi saya tak semuda itu. Tapi saya nampak laporan ni macam saya serius pula. Selaku satu-satunya wakil calon daripada Menteri Besar, apakah selepas ni Datuk akan mengunjungi Menteri-Menteri Besar dan juga ketua-ketua menteri untuk mendapatkan support? Ya, hampir kesemuanya adalah juga pengurusi perhubungan UMNO Negeri. Saya dah mengumumkan daripada awal lagi saya nak berkempen cara yang berhemah. Maksudnya kena beri salam dulu sebelum masuk rumah orang. Jadi saya juga telah pun berhubung dengan beberapa di kalangan mereka dan mereka mengalung-alungkan kedatangan saya, dan tujuannya ialah untuk berjumpa dengan perwakilan. Jadi semua yang saya nak lakukan ini saya akan buat secara yang terbuka, supaya kita boleh memperkenalkan diri dan mendapat maklum balas juga daripada perwakilan. Peluang bila tu? Peluang saya ingat 50-50 lah kot. Nak kata baik sangat pun tidak, tetapi sambil saya optimistik, tapi saya kena berhati-hati jugalah. Datuk mengambil masa agak lama untuk mengumumkan bertanding. Ya. Apa yang menjustifikasikan masa tu? Kerana saya tak mahu terlalu tergesa-gesa membuat keputusan begitu besar seperti ini. Dan saya mengambil masa itu untuk duduk bersembang dengan orang lama, dengan kawan-kawan yang lain, dan rata-rata saya dapati respon yang begitu positif. Itu sebabnya saya membuat keputusan itu agak lewat, tetapi walaupun begitu ianya masih lagi mengikut peraturan pemilihan kita, dan pada hari ini saya serahkan borang. Dalam pertandingan tu kita terpaksa berhadapan sama ada kita kalah atau kita menang. Dah tentulah. So seandainya menang, alhamdulillah. Kalau kalah, saya ingat saya dah buktikan banyak kali kan. Bila saya kalah, kesetiaan saya pada parti itu tak pernah goncang. Malah saya kembali dengan semangat yang lebih kuat. Dan ini proses demokrasi kita kena terima semua keputusan. Yang saya harapkan ialah cara kita mengendalikan diri kita di dalam kempen pemilihan ini mestilah mengikut peraturan. Janganlah sekali-kali kita lakukan sebarang benda yang akan memudaratkan imej dan reputasi parti yang kita sayangi ini. 148,000 perwakilan Datuk, besar. Ramai. So mungkin peluang tu 50-50 boleh Datuk kaitkan dengan tu. Ramai. Kalau kita ingat dulu masa saya menawarkan diri bertanding Ketua Pemuda, masa itu cara kita ialah dengan pencalonan dulu. Lepas tu baru perwakilan yang dipilih di peringkat bahagian datang ke perhimpunan untuk mengundi. Saya mendapat pencalonan yang pertamanya saya layak untuk bertanding kerana pencalonan saya melepasi hadnya yang paling awal. Kemudian akhir sekali saya mendapat jumlah pencalonan yang paling tinggi. Tapi kesimpulannya saya kalah jugalah. Jadi kalau kita ikut proses sekarang ini berdasarkan kepada pengalaman itu, itulah yang memberi keyakinan kepada saya bahawa setiap individu yang menjadi perwakilan di peringkat bahagian itu akan menilai keupayaan saya tanpa tekanan daripada mana-mana pihak. Undi itu sulit, ya. Dan mereka lakukan di bahagian sendiri, tak perlu datang ke PWTC ini. Dan ianya dilakukan serentak dalam satu hari saja, semua akan memilih. Saya harap dengan
proses transformasi politik yang kita lakukan dalam UMNO inilah akan membantu saya dalam pemilihan. Betul, dari segi cabaran kepada Datuk sendiri sebab kita tengok tiga penyandang sekarang ni dia seolah-olah macam mewujudkan satu kerjasama walaupun tidak dinamakan sebagai satu kumpulan seiring datang setelah borang bersama, buat visi bersama. Cabaran pada Datuk sebab Datuk tengok agak alone kat sini. Saya rasa itu semua kebetulan kot. Sebab saya tak boleh, saya tak percaya mereka mempunyai satu pakatan, kerana kalau benarlah itu yang berlaku, maksudnya sedikit konflik dengan kenyataan-kenyataan yang mereka sendiri keluarkan sebelum ini, bahawa PTP ini, program transformasi politik yang kita amalkan ini, membuka ruang yang seluas-luasnya kepada ahli-ahli kita untuk menawarkan diri, tanding, dan juga untuk ahli memilih pemimpin kita. Jadi saya ingat setiap seorang daripada kita perlu dinilai secara berasingan, dan atas harapan itulah yang saya menawarkan diri sebenarnya, iaitu untuk memastikan bahawa hak memilih perwakilan kita itu dipertahankan. Okey. Okey. Terima kasih.